Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kita masih dalam unit yang sama iaitu unit 6 Aku Remaja Bertuah. Jadi tajuk kita hari ini ialah Keluargaku Keutamaanku. Objektif kita pada hari ini ialah memahami 3 proses perubahan mental, emosi dan sosial remaja dalam institusi kekeluargaan. Yang kedua, menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan. Baiklah, cikgu nak murid-murid buka buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6, halaman 38. Okey, boleh lihat dekat situ tajuk hari ini, Keluargaku Keutamaanku. Okey, jom kita baca apa yang dibincangkan dalam halaman tersebut. Nadia dan keluarganya saling menyokong antara satu sama lain. Mereka sedar bahawa setiap ahli keluarga adalah sama penting. Justeru, keluarga Nadia suka melakukan aktiviti bersama-sama bagi memperkukuhkan hubungan kekeluargaan mereka. Okey, jom kita tengok satu persatu situasi keluarga Nadia. Inilah kita tengok gambar yang pertama. Okey, ahli keluarga saya tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga. Jadi kita boleh simpulkan dekat rumah anak-anak perlu membantu ibu bapa membuat kerja-kerja di rumah. Contohnya antara kerja rumah yang boleh dilakukan seperti mengemas rumah, melipat pakaian dan menyapu sampah. Okey, macam dalam gambar tu. Seterusnya, mendengar cakap dan nasihat ibu bapa. Jadi, sebagai anak, kita perlu sentiasa mendengar cakap dan nasihat ibu bapa. Ibu bapa menasihati kita kerana mereka ingin kita menjadi seorang manusia yang baik. Okey, boleh tengok dekat situ ayah Nadia larang Nadia keluar untuk bermain bola. Kenapa? Sebab di luar harinya hujan. Okey, bukan saja-saja ayah Nadia nak marah dia. Kalau Nadia jatuh sakit, siapa yang susah? Okey, yang seterusnya. Sebagai anak, kita mestilah menjaga ibu bapa yang sakit. Okay, kamu tengok gambar dekat dalam pintu tu, ibu Nadia sakit. Jadi ketika ibu bapa sakit, sebagai anak kita perlu menjaga mereka sehingga sembuh. Okay, yang seterusnya, gambar yang kedua. Kami sentiasa menyokong tanpa mengira jenis emosi. Okay, daripada gambar ni kita boleh simpulkan kamu mestilah berkongsi kegembiraan bersama keluarga. Apabila kamu mencapai sesuatu kejayaan, contohnya seperti mendapat kejayaan dalam sesuatu pertandingan, kamu perlu berkongsi berita kegembiraan itu bersama ibu bapa. Ibu bapa pula pasti gembira dan memberi penghargaan kepada kamu. Okay, contohnya, pertandingan baru-baru ni sekolah kita buat banyak pertandingan sempena bulan kebangsaan. Ada yang dah jadi pemenang. Jadi apabila kamu jadi pemenang, ibu bapa kamu mesti bangga dengan kejayaan kamu, kebolehan kamu. Baiklah, jadi seterusnya. Kamu mestilah berkongsi berita duka bersama keluarga. Bukan gembira je kamu kena kongsi, duka pun, sedih pun kena kongsi. Jika kamu gagal dalam peperiksaan, janganlah kecewa dan menyembunyikan berita duka. Kongsi berita duka itu bersama ibu dan bapa serta luahkan perasaan kamu kepada mereka.
Ini akan melegakan rasa kecewa kamu dan pasti ibu bapa akan memberi semangat dan motivasi kepada kamu. Jadi kamu jangan sembunyikan perasaan sedih tu ataupun masalah kamu. Kamu kena kongsi. Jadi ibu bapa kamu boleh dengar dan kamu mesti merasa lega. Apabila ibu bapa bagi semangat, bagi kata-kata untuk membangunkan diri kamu semula. Okay, jadi kita tengok pula gambar yang terakhir, gambar yang bawah tu. Kami suka meluangkan masa bersama-sama, saling bertukar pendapat dan membuat keputusan secara sepakat dalam pelbagai hal. Okay. Tengok gambar keluarga Nadia berbasikal. Mereka meluangkan masa bersama dengan beriadah. Pada hujung minggu, kamu dan keluarga boleh merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama-sama. Contohnya seperti berbasikal. Selain dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan, kita juga dapat mengeluarkan peluh dan menyihatkan badan. Okay, jadi pada hujung minggu, kamu dah tak ada PDPR. Kamu boleh luangkan masa untuk lakukan aktiviti riadah bersama-sama family kamu, keluarga kamu. Berbasikal ke, jogging ke. Okay. Gambar yang sebelah berbasikal tu. Keluarga Nadia berkelah. Okay, jadi kamu boleh merancang untuk pergi berkelah. Kamu sekeluarga juga boleh merancang untuk pergi berkelah bersama-sama. Sudah tentu kamu dan keluarga akan membuat persediaan peralatan dan makanan bersama-sama. Semasa berkelah juga, kamu dan keluarga kamu dapat berbual dan bertukar-tukar pendapat tentang hal-hal berkaitan dengan keluarga kamu. Jadi apabila kamu rancang untuk pergi berkelah, sebelum pergi, kamu masak sama-sama, sediakan bekal. Masa tu kamu dah luangkan masa bersama-sama, saling tolong-menolong. Semasa berkelah, kamu bersantai-santai. Sambil bersembang-sembang, kamu boleh tukar-tukar pendapat. Kamu akan lebih memahami keluarga kamu. Baiklah, habis perbincangan untuk gambar keluarga Nadia tadi. Okay. Untuk tugasan hari ini, kamu siapkan lembaran kerja yang telah cikgu berikan. Kamu lengkapkan jawapan dengan betul dan hantar kepada cikgu. Okay, sebagai kesimpulan pada hari ini, kamu belajar apa peranan kamu sebagai seorang remaja untuk memperkukuhkan hubungan kekeluargaan. Apa yang kamu perlu buat apabila ibu ayah kamu sakit, apabila kamu bergembira, macam mana kamu nak luahkan perasaan kepada keluarga kamu. Okay. Jadi kamu juga belajar hari ini apa aktiviti yang kamu boleh rancang untuk memperkukuh hubungan kekeluargaan. Baiklah. Terima kasih dan tahniah kerana hadir dan siapkan tugasan pada hari ini. Assalamualaikum dan bye.